السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. الحمد لله. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya mahabbah ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kita akur. Kita adalah hamba yang banyaknya keingkaran pada Allah. Kita adalah hamba yang banyaknya maksiat kepada Allah. Dan juga kita akur dengan hati yang penuh tawadhu'. Kita akur dengan hati yang penuh serendah-rendahnya bahwasanya kesemuanya kita adalah hamba yang banyaknya lupa pada Sang Pencipta Rabbul Izzah, Rabbul Jalal Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedemikian rupa muamalah, walaupun sedemikian rupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang begitu serba banyak kekurangan, masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menikmati kehidupan di atas muka bumi Allah. Bukan sahaja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menikmati kehidupan di atas muka bumi Allah, tetapi khususnya saat ini Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, Allah taala pilih kita, dan Allah taala izinkan kita untuk berada dalam rumahnya dan sekaligus berada min riyadil jannah, berada di dalam taman syurga. Moga-moga amal yang sebegini sentiasa dibantu oleh Allah. Moga-moga amal yang sebegini sentiasa dibuka jalan oleh Allah. Moga-moga dengan amal yang sebegini sentiasa diistiqamahkan oleh Allah, hingga moga-moga kesemuanya kita mati dalam keadaan melakukan amal sebegini, ataupun moga-moga kesemuanya kita direzekikan oleh Allah Ta'ala mati dalam keadaan husn khatimah. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Ya hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit muzakarah ataupun sedikit pembahasan mengenai di antara perjalanan supaya kita meraih akan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana hubungan taubat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku habiskan istighfar dan memohon taubat kepada Allah sehari semalam sebanyak 100 kali." Fi riwayah, pada riwayat lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku habiskan istighfar dan memohon taubat pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali." Yang menjadi persoalan di sini bukanlah perbezaan riwayat bilangan taubat ataupun istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi menjadi persoalan di sini adalah kita bukan sebagai maksum. Kita sebagai hamba yang berlumuran dengan dosa, sudah berapa banyak istighfar dan taubat yang telah kita habiskan sehari semalam? Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak ada tanggungan dosa, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang confirm akan masuk syurga, masih lagi berhajat pada pengampunan Allah Taala, kita sebagai hamba yang di akhirat kita hadap di hadapan Allah, kita tak tahu jalan kita ke syurga ataupun jalan kita ke dalam neraka, wa na'iyadu billah. Kita sebagai hamba yang tak ada jaminan syurga, selayaknya kita lebih-lebih lagi menagih atau mengharap akan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tak ada jaminan syurga ini, kita yang bukan maksum ini, kita sebagai hamba yang penuh berlumuran dengan dosa, sebenarnya selayaknya kita lebih haus terhadap pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan paling-paling tidak kamu habiskan zikir ataupun wirid amalan zikir, amalan harian istighfar, paling-paling tak sehari sebanyak 100 kali. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan di dalam kitab Qisasul Awliya Illahi Ta'ala
karangan Syekh Muhammad Khalid Thabit Al-Misr rahimahullahu taala, seorang ulama yang lahir pada tahun 1947 dan kini usianya adalah 73 tahun. Syekh Muhammad Khalid Thabit Al-Misr rahimahullahu taala mengarang kitab Qisasul Awliya Illahi taala. Dalam kitab tersebut dimuatkan mengenai kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang sahabat yang gemar ataupun seorang sahabat yang suka meminum khamar atau suka meminum arak. Apabila dihadapkan di pengadilan, maka akan diberikan hukuman kepada sahabat ini atau diberikan cambuk ataupun diberikan sebatan sebanyak 40 kali. Maka sahabat ini ketika nak menempuh ghazwah peperangan Qadisiyah, maka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'anhu telah memenjarakan akan sahabat ini ke dalam penjara disebabkan sahabat ini gemar ataupun suka meminum arak. Kerana sebelum menempuh pada peperangan Qadisiyah, maka sahabat ini sebelumnya minum arak, sehingga Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala memenjarakan akan sahabat ini. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala dengan juga sahabat lain menuju kepada ghazwah ataupun medan peperangan Qadisiyah. Ketika bertempur medan peperangan Qadisiyah, berhadapan orang Islam berhadapan dengan kaum kafir Quraisy ataupun kaum musyrikin, maka dalam medan peperangan tersebut hampir-hampir umat Islam menemui kekalahan. Kemudian datang perkhabaran kepada sahabat yang duduk dalam penjara ini bahwasanya umat Islam dalam medan peperangan Qadisiyah hampir-hampir menemui kekalahan. Maka sahabat ini tangannya diikat dengan rantai besi, begitu juga kakinya. Maka sahabat ini dibangun dan dia mengeluarkan bait syair. Maka saya terjemahkan dalam bahasa Melayu lebih kurang macam ni dalam bait syairnya, qasidahnya. Aku ingin sekali menuju kepada Qadisiyah, namun apakan daya, disebabkan tangan dan kakiku telah dibelenggu dengan rantai besi, tetapi hatiku ingin sekali menuju kepada medan peperangan Qadisiyah, tetapi ketika jasadku bangkit, maka ku jatuh lemah kembali. Lebih kurang macam tu. Telah sampai khabar kepada Ummu Sa'ad radhiyallahu ta'ala, isteri kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Maka Ummu Sa'ad radhiyallahu ta'ala ini telah dapat perkhabaran bahawasanya dalam medan peperangan Qadisiyah yang tengah bertempur, hampir-hampir umat Islam menemui kekalahan. Dan juga telah sampai kepada Ummu Sa'ad radhiyallahu ta'ala bahwasanya sahabat dipenjarakan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tengah gairah nak menuju pada medan peperangan Qadisiyah. Maka Ummu Sa'ad mengatakan, aku bebaskan dia buat seketika waktu untuk dia menuju pada medan peperangan Qadisiyah. Ketika sampainya sahabat dipenjarakan ini, seketika waktu dibebaskan, ketika sampainya sahabat ini dalam medan peperangan Qadisiyah, kerana keberkatan hadirnya sahabat ini dalam medan peperangan Qadisiyah, pada awalnya kaum Islam ataupun orang Islam hampir menemui kekalahan, tetapi kerana datang sahabat ini, akhirnya umat Islam telah menemui kemenangan. Ketika rombongan atau pasukan orang Islam balik, sahabat dipenjarakan balik, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala balik rumah. Isteri kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, wahai Sa'ad, apakah kemenangan pada pihak kita? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, alhamdulillah, kemenangan berpihak kepada kita. Tetapi aku lihat ketika mana begitu dahsyat pertempuran antara umat Islam dengan kaum musyrikin, dengan orang kafir, dan hampir-hampir terlebih awal kita tu nak kalah. Tetapi aku lihat ada seorang sahabat pemuda yang dia tengah menunggangi kuda yang begitu dahsyat, dan dia telah tebas begitu banyak kepala orang kafir. Dan aku lihat seolah-olah sahabat ini adalah sahabat yang aku masukkan ke dalam penjara, sahabat yang suka minum arak, seolah-olah dia yang datang dalam medan peperangan tersebut. Dan Ummu Sa'ad radhiyallahu anha senyum dan mengatakan, wallahi, aku bersumpah dengan nama Allah, sebenarnya
bukanlah rohnya datang pada jasad pemuda, melainkan dia yang datang sebenarnya. Kerana aku bebaskan dia buat seketika waktu, kerana aku telah dengar bahawasanya umat Islam pada awal peperangan hampir-hampir nak menemui dalam keadaan kekalahan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pergi menemui sahabat ini dalam penjara dan mengatakan, sekarang aku bebaskan engkau kerana Allah. Dan sahabat mengatakan, melalui peristiwa ini, sama sekali sahabat yang suka minum arak ini, gemar minum arak, sejak daripada dia dibebaskan atau dia telah tempuh medan peperangan Qadisiyah melalui peristiwa ini, sama sekali dia tak minum arak. Ulama kata, apa maksud dia ni? Kata ulama, kebiasaan kita tu suka lakukan maksiat. Tetapi kalau nak bangkitkan Islam, nak tegakkan Islam, kita orang pertama bangun. Meskipun kita ada satu maksiat yang sukar kita tinggalkan. Meskipun maksiat yang hari-hari kita lakukan, maksiat yang sukar nak renggang dengan kita. Tapi kalau mengenai Islam untuk ditegakkan, maka kita terlebih awal bangkit. Nah, sekiranya ada perasaan sedemikian wujud dalam hati, maka sifat sedemikian atau kesungguhan sedemikian dalam hati akan mengurangkan keinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Seperti mana mengenai kisah sahabat ini yang diletakkan dalam kitab Qisasul Awliya Illahi Ta'ala, Sayyidina Abu Mahjan radhiyallahu anhu. Sahabat ini adalah sahabat Sayyidina Abu Mahjan radhiyallahu anhu. Nah, kisah Sayyidina Abu Mahjan radhiyallahu anhu ini menunjukkan bahawasanya kadang-kadang kita tu ada satu maksiat yang kita buat dalam keadaan hati yang sedih. Kita buat dalam keadaan setelah melakukan maksiat kita resah, kita akur, tak ada kekuatan untuk tinggalkan maksiat tersebut. Tetapi kalau isu mengenai nak tegakkan Islam, kalau kita orang pertama bangun, tu insya-Allah perasaan yang nak memikirkan Islam itu sentiasa tertegak, maka ia tu akan mengurangkan keinginan untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga cerita lebih kurang mengenai kisah Sayyidina Abu Nu'aiman radhiyallahu ta'ala. Sama tak? Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu ta'ala suka minum arak. Setelah Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu ta'ala meminum khamar ataupun minum arak, Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu ta'ala akan datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersihkan saya." Maksud dia apa dia? Bersihkan dosa saya minum arak ni. Sedangkan dia minum arak senyap-senyap, besok setelah dia dah fresh, dah okey dah, tak mabuk dah, maka dia akan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta supaya dibersihkan dosanya. Maka diberikan hukum sebat sebanyak 40 kali. Nanti dah lama berapa bulan dia minum arak balik, dia akan datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dan diminta supaya dibersihkan balik. Biasa jadi macam tu. Sampai-sampai Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu beritahu, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar orang fasik ini saya bunuh dia, senang. Tak payah nak pukul lepas ni. Tak payah nak sebat dia. Biar saya bunuh je orang ni." Sampai macam tu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Sayyidina Umar, "Ya Umar, jangan macam tu wahai Umar. Sesungguhnya Nu'aiman dia cinta kepada Allah dan dia juga cinta kepada Rasulnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala juga mencintainya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya. Dan akhirnya Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu anhu mati dalam syahid dalam medan peperangan Badar." Masya-Allah. Ini suka minum arak tapi mati husnul khatimah. Allah, mati syahid. Allah. Moga-moga kematian kita semua direzekikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tentu ada juga umat dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang ingkar pada Allah, maksiat kepada Allah, kemudian wujud kegelisahan dalam hatinya, maka kegelisahan yang wujud dalam hatinya itulah disebut sebagai taubat kepada Allah. Meskipun belum ada tarikan biji tasbih, meskipun tidak digerakkan lidah untuk istighfar, meskipun tidak ada aliran air mata yang dikeluarkan disebabkan kerana maksiat,
tetapi terlebih awal yang wujud penyesalan di dalam hati, maka itu sudah dinamakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidah Rabi'ah radhiyallahu taala anha, kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu taala, istighfarlah kamu kerana istighfar kamu. Apa maksudnya? Istighfarlah kamu kerana istighfar kamu yang kamu istighfar dalam keadaan hati yang tidak memiliki penyesalan. Satu orang yang istighfar kepada Allah, seorang yang beristighfar, seorang yang meminta pengampunan kepada Allah dalam keadaan hati yang tidak memiliki wujud penyesalan, maka istighfar yang sebegini di atasnya perlu istighfar lagi. Itu maksud dia. Hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memelihara zahir dan batin kita daripada ingkar dan maksiat kepada Allah. Amin. Amin. Syekh Ibn Qudaimah rahimahullahu taala mengarang kitab At-Tawwabin. Dalam kitab At-Tawwabin ini dikisahkan mengenai kisah seorang pemuda. Seorang pemuda yang saleh keluar daripada rumah, salat masjid, kemudian dibalik, maka dia akan sibukkan amal di dalam rumah. Ada beberapa sekelompok pemuda yang rasa iri hati atau tak suka dengan pemuda saleh ini. Kemudian apa mereka buat? Maka mereka panggil seorang wanita dan mereka mengatakan, wahai wanita, boleh tak sekiranya malam ini engkau lakukan maksiat dengan orang saleh tersebut? Maka wanita ini mengatakan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mereka kata, tak, kami akan berikan wang yang begitu banyak kepada kamu. Akhirnya wanita ini pun diterima juga. Maka orang-orang yang pemuda yang kurang baik ini, mereka mengatakan sekiranya wanita ini telah bersetubuh, minta maaf sebut, bersetubuh dengan orang saleh di dalam rumahnya, maka akan kita aibkan lelaki saleh ini pada ahli qaryah, pada orang kampung kita semua ni. Maka waktu malam wanita ini diketuk pintu rumah orang saleh ini. Assalamualaikum. Maka orang saleh ini buka pintu, waalaikumsalam. Wanita ini mengatakan, mohon maaf kerana hari pun dah malam dan aku nak balik pun aku tak tahu jalan. Boleh tak sekiranya malam ini aku tidur pada rumah engkau? Orang saleh ini mengatakan, oi, tak boleh, kerana dalam rumah aku tak ada perempuan. Cuba-cuba engkau tanya, tengok jiran aku, mungkin mereka berikan ruang untuk kau tidur malam ini. Maka dia membalik. Setelah 5 minit, ketuk lagi wanita ini, Assalamualaikum. Orang saleh buka pintu, Waalaikumsalam. Dan wanita ini mengatakan, mohon maaf kerana aku dah tanya pada jiran kau, kesemuanya mereka kata tak ada, dah penuh. Boleh tak kalau aku tidur malam ni rumah kau? Maka orang saleh kata, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kau nampak tak gunung ada kat sana, bukit tu, ada 2-3 biji rumah kan? Cuba tanya tengok kosong tak kat sana tu. Maka setelah 10 minit wanita ni ketuk pintu lagi, Assalamualaikum. Orang saleh ni buka, Waalaikumsalam. Ada apa lagi ni? Sekiranya aku duduk di luar dan ada lelaki yang telah setubuhiku dengan secara haram, dan di akhirat ketika aku hadap di hadapan Allah, aku tidak akan salahkan lelaki tersebut, melainkan aku salahkan engkau. Kerana ada tempat ruang yang boleh engkau berikan pada aku, tetapi engkau biarkan aku di luar, maka di akhirat aku akan heret engkau dan aku salahkan engkau di akhirat di hadapan Allah Ta'ala. Maka orang saleh tersebut mengatakan, baiklah sekiranya begitu, boleh engkau masuk, tapi syarat ada satu bilik kosong kau tidur. Nanti lepas subuh kau buka pintu terus balik. Jangan panggil aku apa pun, jangan. Air ada kat sini, tandas pun ada kat bilik, kau nak makan pun ada, tolong jangan panggil aku. Baik, kata dia. Orang saleh ni masuk bilik dia ngaji. Lan tanazun mira hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ngaji Quran. Kemudian wanita ini dia keluarkan suara syahwat. Mohon maaf cakap. Orang saleh yang tengah ngaji dia dengar suara syahwat, dia kata astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Akhirnya dia tutup Al-Quran. Kemudian dia ambil lampu minyak. Kemudian lelaki yang ada di luar yang nak jerat dengan dia ni, nak fitnah dia ni, maka mereka mengatakan, nah nampak ni bayang di luar, kita nampak lah, kita dekat luar kita nampak bayang lelaki ni nak mendekati wanita ini cantik-cantik. Sekiranya dia dah setubuh, mohon maaf cakap,
Kemudian kita akan jerit, kita panggil semua orang kampung, kita aibkan dia. Ketika orang saleh ni mendekati wanita tersebut, kemudian wanita ni dia menjerit. Orang yang ada di luar, mereka ni, mereka fikir, dah jadi dah ni. Dah jadi dah. Mereka tendang pintu dan ternyata melihat wanita ini ada dalam bilik dan orang saleh ada di luar. Apa orang saleh ni buat? Lampu minyak api tu dia masukkan tangan ke dalam tu. Kemudian wanita ni dia menjerit dan kata wanita ini, tolonglah kamu semua yang suruh aku masuk ni, tolong sekarang juga keluarkan aku daripada rumah ini, kerana iman lelaki ini yang begitu teguh telah membunuh syahwat. Kemudian apa kata orang saleh ni? Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, kerana aku memiliki hati yang ingin ingkar dan maksiat kepada Engkau ya Allah. Maka hati yang memiliki perasaan untuk maksiat ya Allah, maka hati ini ya Allah, tolong Kau ampunkan ya Allah. Sebab hati ini sebelum ini tidak terniat melainkan untuk beramal saleh, beramal untuk mendekatkan diri pada Engkau ya Allah, tetapi hati ini telah berubah, ingin maksiat kepada Engkau ya Allah. Maka ya Allah, perasaan keinginan untuk maksiat ya Allah, maka hati ini tolong Kau ampun ya Allah. Dia belum maksiat lagi, tetapi ada keinginan untuk maksiat. Maka hati yang memiliki keinginan untuk maksiat, maka dari pandangan ulama mutasawwifin, ulama tasawuf telah mengatakan itu telah maksiat kepada Allah melalui batin, kerana Allah melihat akan pandangan hati kita. Maka dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya abdi wa ya hambaku, sekiranya ada manusia melihat kamu, maka kamu berpura-pura menjadi baik. Tetapi sekiranya kamu bersendirian, kamu yakin aku melihat akan kamu, wahai hambaku, kenapa engkau maksiat padaku wahai hambaku? Apakah pandangan manusia lebih mulia kepada kamu? Apakah pandangan aku ini hina kepada kamu wahai hambaku? Ya abdi wahai hambaku, maksiat demi maksiat yang kamu lakukan kesemuanya telah aku tutup daripada pandangan manusia. Apakah engkau tak takut engkau maksiat padaku wahai hambaku? Ya hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan dirahmati oleh Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan seluruh dosa-dosa kita, dan moga-moga Allah taala pelihara zahir batin kita daripada maksiat, dan moga-moga Allah taala berikan kekuatan untuk kita tinggalkan maksiat pada Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan dirahmati oleh Allah, yang kedua adalah mengenai khasyah ataupun khaufillah taala, menanamkan hati perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan juga puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada para setiza yang mengajar kitab ni, Tanbihul Ghafilin, karangan Syekh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Dalam kitab ini riwayat yang dibawa oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, begitu juga beberapa ulama yang lain. Seorang lelaki dia perintah kepada isteri dan anak-anak dia, ya ahli, wahai ahli keluargaku, sekiranya daku terlebih awal menuju kepada kematian, menemui ajal kematian, maka tolong jenazah aku, tolong kamu bakar. Setelah bakar jenazah aku, tolong kamu semua tumbuk akan tulang belulang aku sehingga hancur. Abu mayit aku separuh tolong letak di darat, separuh lagi tolong letak di laut. Seperti mana firasat ni betul kena, dia terlebih awal menemui ajal kematian berbanding isteri dan anak-anak dia. Maka apa mereka ni buat? Isteri dan juga anak, mereka ambil jenazah ayah ni ataupun suami, mereka bakar. Setelah bakar, mereka tumbuk tulang belulang sehingga hancur. Abu mayit ini separuh diletak pada daratan, separuh lagi diletak pada lautan. Di akhirat, Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba tersebut sebagai manusia biasa, memiliki jasad tubuh dan hadap di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abdi wahai hambaku, kenapa sedemikian rupa yang kau telah wasiatkan pada ahli keluarga engkau? Maka dia mengatakan, ya Rabbi inni akhafullah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut pada engkau wahai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhul fi jannah,
Masuklah kamu ke dalam syurga dengan perintahku, disebabkan memiliki hati perasaan takut padaku. Kerana memiliki hati yang perasaan takut pada aku, maka aku perintahkan kau udkhul fil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita, tidak ada selain ketakutan, hanya kepada Allah. Amin. Amin. Tuan-tuan dan juga umat dirahmati oleh Allah, yang seterusnya adalah kisah mengenai Sayyidah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha. Ketika Sayyidah Rabi'ah radhiyallahu anha usianya lingkungan lebih kurang 8 tahun tak 7 tahun, melihat perbuatan ibunya yang terlebih awal memasukkan kayu-kayu kecil ke dalam api, kemudian masukkan kayu-kayu besar ke dalam api, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha yang melihat akan pekerjaan ibunya sebegini rupa kemudian nangis. Maka maknya tanya, "Ya Rabi'ah, nak, kenapa nangis?" Maka Sayyidah Rabi'ah mengatakan, "Ya Ummi, wahai mak saya lihat terlebih awal engkau masukkan kayu-kayu kecil ke dalam api, kemudian baru masuk kayu-kayu besar ke dalam api. Mak, saya takut saya yang budak ini, yang masih kecil ini, Allah dahulukan saya ke dalam neraka, baru yang dewasa-dewasa baru Allah nak masuk dalam neraka. Mak, inni akhafullah, sesungguhnya hatiku takut pada Allah." Hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga umat dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kisah yang seterusnya, Al-Imam Ali Zainul Abidin rahimahullahu ta'ala. Siapa Al-Imam Ali Zainul Abidin rahimahullah? Cicit Nabi SAW. Nasabnya macam ni, Al-Imam Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi SAW memiliki putri yang paling dicintai oleh baginda, iaitu Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Dinikahkan dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhaha wa radhiyallahu ta'ala anhu. Hasil nikah tersebut semua kita harap maklum, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain anak. Sayyidina Husain nikah kemudian dapat anak. Nah, anak ni lah Al-Imam Ali Zainul Abidin rahimahullah. Satu hari Al-Imam Ali Zainul Abidin rahimahullah tengah salat. Ketika begitu khusyuk tengah salat dalam rumah, tiba-tiba rumahnya terbakar. Orang yang ada di luar rumah Al-Imam Ali Zainul Abidin rahimahullah teriak ataupun menjerit, "Ya Ali Zainul Abidin, Ya Ali Zainul Abidin." Maka Al-Imam Ali Zainul Abidin tetap teguh mendirikan salat. Mereka yang sahabatnya ada di luar mengambil bilangan air yang begitu banyak, padamkan api. Setelah padam api dan habis dah tak terbakar, maka mereka masuk, baru mereka tengok Al-Imam Ali Zainul Abidin rahimahullah baru habis mendirikan salat, baru bagi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi." Mereka tanya, "Ya Ali Zainul Abidin, bukankah kami dah jerit dah tadi supaya selamatkan engkau daripada sambaran api?" Maka Al-Imam Ali Zainul Abidin rahimahullah mengatakan, "Wahai sahabatku, ketika aku salat, aku nampak di hadapan aku ada api. Wahai sahabatku, aku memikirkan bagaimana api lebih dahsyat di akhirat, iaitu api neraka yang akan sambarku sekiranya Allah murka dan Allah Ta'ala tak redha padaku. Kerana aku memikirkan api lebih dahsyat yang mungkin akan sambarku di akhirat dan neraka, menyebabkan api yang di depan mataku tak memberi kesan aku tinggalkan salat." Allah. Moga-moga Allah Ta'ala teguhkan hati kita, tidak ada selain ketakutan, hanya kepada Allah. Amin. Amin. Tuan-tuan dan juga umat dirahmati oleh Allah, dalam kitab Ma'rifatul Awliya'illahi Ta'ala dikisahkan mengenai kisah seorang sahabat, dan kesemuanya rombongan ini adalah rombongan tabi'in. Dikisahkan ketika mana rombongan ini telah bergerak. Tabi'in adalah generasi yang tak sempat dengan Nabi SAW, ataupun tabi'in ini adalah mereka meskipun hidup di zaman Nabi SAW, tetapi mereka tak melihat wajah Nabi SAW. Kerana mereka hidup di zaman baginda, tak lihat wajah baginda, tak dapat cukup syarat mereka ini dikatakan sebagai sahabat. Di antaranya seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani rahimahullah. Meskipun hidup di zaman Nabi SAW, terima wahyu dan mengiyakan dan beriman kepada Allah dan Nabi SAW, tetapi kerana tak melihat akan wajah baginda, syarat sahabat tak dapat. Tabi'in dan ulama tabi'in.
Disebut sebagai khair tabi'in, sebaik-baik tabi'in, Uwais Al-Qarani, seafdal tabi'in, Uwais Al-Qarani rahimahullah. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, sama juga macam tu, hidup di zaman Nabi SAW, tapi tak lihat wajah baginda. Maka syarat nak menjadi sahabat tak dapat nak. Nah, rombongan ini semua rombongan tabi'in. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Perawi mengatakan, perawi ini tabi'in, perawi mengatakan ketika malam kami ini rehat dalam hutan, sedangkan tempat destinasi tujuan kami belum sampai lagi. Maka ketika tidur dalam hutan yang begitu gelap, aku saja bangun, aku mengendap sahabat baginda, apa mendirikan salat sahabat baginda ini ataupun tidak. Kerana kebiasaan sahabat Nabi SAW, mereka suka mendirikan salat malam. Maka perawi mengatakan saja aku mengendap tengok, Masya Allah, sahabat baginda ini tengah mendirikan salat begitu khusyuk. Tiba-tiba datanglah seekor singa berdekatan dengan sahabat yang tengah salat. Maka naik risau aku. Apa aku buat? Aku naik di atas pokok, aku lindung di atas pokok, takut nanti harimau tak ngam. Sahabat tengah salat, dia ngam aku pula. Maka aku panjat di atas pokok, aku lindungkan diri aku daripada pokok yang besar, dan aku tu mengendap, aku tengok. Ketika singa itu betul-betul berdekatan qarib, ketika berdekatan dengan sahabat mendirikan salat, dan sahabat ini relax, masih lakukan salat lagi. Habis daripada salat, apa sahabat ni kata, wallahi aku bersumpah dengan nama Allah, wahai singa, makanan kamu tak ada kat sini, boleh kau balik ya. Dan singa ni dia renung wajah sahabat ni, kemudian dia ngaum, kemudian dia pun balik. Perawi mengatakan aku turun dan aku tanya pada sahabat ini, apa kau tak takut kau ni salat ada singa berdekatan dengan kau? Apa kata sahabat ini, wahai sahabatku, aku salat, aku menghadapkan zahir batinku pada Allah. Ketika singa ini berdekatan denganku, sekiranya aku takut pada singa, aku letakkan dalam hatiku, maka Allah akan lihat hatiku, dan aku malu kepada Allah sekiranya Allah melihat hatiku ada sedikit ruang takut pada makhluk ciptaan Allah. Sedangkan aku salat, zahir batin menghadap pada Allah. Nanti kan Allah lihat hatiku ada sedikit ruang takut pada makhluk Allah, aku malu kepada Allah. Maka meskipun aku lihat berdekatan singa denganku, tidak memberi kesan tu aku injak daripada salatku. Allah. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga pada rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya adalah mengenai zuhud fi dunia ataupun zuhud terhadap dunia. Sayyidina Sufyan bin Uyainah rahimahullah, dia ada dua. Satu Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Hilyatul Awliya, riwayat yang paling banyak membicara mengenai Sayyidina Abu Bakar sampai zaman Sayyidina Abu Nu'aim Al-Asfahani, pengarang kitab ini, paling banyak yang dibicarakan mengenai Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk guru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang saya sebut tadi Sayyidina Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ada juga dalam kitab tu. Sayyidina Sufyan bin Uyainah mengatakan, setelah seorang memiliki ilmu yang membuatkan hatinya takut pada Allah, kemudian dia memasukkan hubbud dunia fil qalb, dia memasukkan cinta dunia dalam hatinya, maka cinta dunia itu akan menolakkan ketakutan pada Allah dalam hatinya, menyebabkan ilmu yang ada kepadanya menjadikan dia lebih cinta terhadap pangkat, lebih cinta pada jawatan, lebih cinta pada kemewahan, lebih cinta kepada kemasyhuran. Sebenarnya ilmu adalah menjadikan hati takut pada Allah. Akan terhambat ketakutan pada Allah ini, akan terkeluar ketakutan hati pada Allah dan hati seorang disebabkan setelah memiliki ilmu, maka penyakit hubbud dunia menyerang dalam hatinya. Moga Allah bersihkan hati kita daripada hubbud dunia ataupun cinta dunia. Amin ya rabbal alamin. Azan. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول كريم أما بعد. Besok cuti ya. Boleh lambat sikit kot. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, mengakhiri kuliah ini dengan pembahasan zuhud fi dunia ataupun zuhud terhadap dunia. Ini di antara makanan saya suka. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, kalau kita baca perihal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para tabi'in, kezuhudan mereka, zuhud mereka terhadap dunia, nangis kita. Di antara yang saya suka cerita adalah mengenai Amiril Mukminin Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang raja ataupun pemimpin yang tidak beristana, tidurnya bawah pohon pokok saja. Nah, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, saya ada beberapa kitab yang membahas mengenai zuhud fi dunia, dan saya pun nak tiru-tiru macam tu juga. Dan saya akur level sedemikian, belum sampai lagi, masih saya pada habuk-habuk kaki mereka lagi. Di antara kitab yang membicara sedemikian pembahasan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal karang kitab Zuhud. Hebat juga. Yang lain adalah kitab Zuhad Mi'atun A'zamahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama Mesir lain karang 100 orang tokoh zuhud terhadap dunia, 100 orang. Yang lain adalah Syekh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah, 26 jilid. Menariknya kitab saya cerita sikit. Saya cerita ni tahaddatsu bi ni'mah, cerita kenikmatan yang Allah beri. Bukan kerana riak, takabur, sum'ah, bukan. Sekiranya saya cakap atas dasar memiliki sifat mazmumah dalam hati, inginkan nama, kehebatan, laknat Allah atas saya. Allah tarik balik ilmu saya. Tuan-tuan puan-puan, baru-baru ni daripada Mesir datang kitab kat Malaysia. Dia terhad tak banyak. Saya kitab Hilyatul Awliya, berapa jilid? 26 jilid. Saya call sahabat, minta, ada sahabat bagi 2 orang number, contact lah dia orang. Saya contact yang pertama, saya tanya berapa harga kitab? 2,330. Tuan-tuan dengar biasa ya kan? Oi, saya dengar mahal yo. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan lain punya kedudukan. Saya dengar, oi ni tak boleh beli ya. Saya mesej lagi seorang berapa? Dia kata 2,220. Korang 100. Oh, korang 1,000 tak apalah. Ni korang 100 tak boleh juga. Saya katanya tak boleh kurang ke? Saya kalau biasa orang Islam nak minta kurang tak berapa ni lah. Sebab orang Islam kita tolong lah.
Tapi tak boleh nak bawa-bawa lah. Saya kata boleh bagi korang. Dia kata boleh. Korang banyak, dia kata. Saya bagi RM1,750, dia kata harga. Ini harga tak boleh korang lagi. Saya cakap saya tak ada duit. Kalau harga 1,000 saya ada duit. Kalau 1,750 mana saya nak cari? Saya tak ada duit. Dia cakap 1,000 boleh, saya boleh bagi. Tapi kalau 750 saya kata tak boleh. Saya cakap boleh tak saya beli satu jilid dulu? Dia kata mana boleh. Kalau saya jual satu jilid jadi 25 jilid. Kalau orang nak beli seketul 26 jilid, nak macam mana? Oh ya, tak iya juga, saya cakap. Saya cakap kurang tak boleh. Saya cakap macam ni. Baik. Saya beli satu jilid dengan harga 500. Saya kan kuliah macam ni kan, hari-hari kuliah duit masuk tak. Saya cakap seminggu saya khusus simpan duit 500, setiap minggu 500, setiap minggu 500 saya bagi. Saya kata boleh tak macam tu? Saya cakap tunggu duit kuliah saya. Dia kata tak boleh. Saya kata satu kitab 500 jadilah. Tak boleh juga, dia kata. Pening. Malam tak boleh lena. Solat, doa, nangis, tak lena. Besok tu ada seorang makcik, dia mesej saya, Ustaz, saya dah bain dekat Ustaz RM1,300. Alhamdulillah. Kira saya nak top up berapa sangat? Boleh lah. Besok tu juga saya terapi dapat 26 jilid dekat tangan saya. Alhamdulillah. Baca kitab tu nangis-nangis. Lepas tu besok dapat kitab tu, besok lena sampai subuh pun tak bangun. Astagfirullah. Fikir kitab tu, tahajud berakaat-rakaat tu, menangis pun, doa pun senang menangis. Bila dah dapat, besok tu haram tak bangun, subuh pun lambat. Doa lepas tu pun tak menangis dah, susah nak menangis. Allah. Tuan-tuan perempuan, Masya Allah, kitab ni seronok dia. Tuan-tuan tengok saya cerita, saya ambil kitab tu dia. Dan kitab dia Masya Allah, cerita-cerita dia Masya Allah, ada 26 jilid. Tapi saya baca langkah-langkah. Sekarang masuk jilid yang keberapa? Jilid keempat tu. Cerita mengenai tabi'in pula, mengenai Imam Hasan al-Basri. Kemudian nanti masuk pula tabi'in ataupun ulama di Madinah. Nanti masuk Syekh Fudail Ibn Iyad dan sebagainya. 26 jilid. Mencerita perihal Abu Bakar As-Siddiq sampai ulama di zaman Syekh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah. Kisah yang pertama adalah mengenai kisah, kita ambil sikit-sikit saja, mengenai kisah Sayyidina Sa'id bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab cerita ni panjang sikit, saya cerita ni dulu. Sepatutnya kena cerita Sayyidina Abu Talha, sebab Sayyidina Abu Talha termasuk asyara mubasysyarah bil jannah. Tapi sebab cerita ni panjang sikit, saya cerita ni. Tuan-tuan perempuan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melantik Sayyidina Sa'id bin Amir radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, melantik menjadi gubernur ataupun menteri besar di Hims ataupun di Syam lah. Melantik Sayyidina Sa'id bin Amir jadi gubernur ataupun istilah kita menteri besar, jaga dekat Syam. Setelah beberapa bulan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu datang Hims atau datang di Syam dan tanya kepada rakyat di Syam, apakah kalian suka aku melantik Sa'id bin Amir jadi gubernur kalian? Maka kesemuanya mereka kata kami tak suka. Maka diistilahkan Kufah Saghir. Kerana Kufah ni mereka tak suka pemimpin tu kalau naik, ada je tak kena menteri besar tu. Dan mereka lebih suka Sayyidina Umar. Ada mereka adukan Sayyidina Umar, menteri kami gini-gini, gubernur ni kami ni gini, ada je diadukan. Maka diberikan istilah pada mereka Kufah Saghir, Kufah kecil. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya, apa tak kena mengena dengan Sa'id bin Amir? Mereka kata 4 hal. Tuan-tuan dengar betul-betul. 4 hal punya pasal. Kekurangan yang begitu ada kepada Sa'id bin Amir, kami tak suka. Sayyidina Umar tanya, apa dia pertama? Yang pertama, mana dia waktu pagi Sa'id bin Amir? Dia waktu duha baru dia bersama dengan kami. Subuh mana lena kah? Ini pertama. Sayyidina Umar kata, astaghfirullah, ini khianat. Ini perkara besar ni, tak boleh jadi, tak boleh jadi. Cerita yang kedua apa dia? Yang kedua, setiap malam mana dia pergi? Tidur lah. Malam engkau wahai Umar akan mengelilingi Madinah, melihat keadaan bagaimana rakyat susah, tapi dia tak, malam dia lena.
Oh, kata Sayyidina Umar, ni khianat juga, besar ni. Ini bukan kecil punya isu ni. Baik yang ketiga. Yang ketiga, ada riwayat kata sebulan, ada riwayat kata seminggu. Kita buat seminggu lah. Dalam seminggu, ada satu hari penuh dia tak akan nampak. Mana dia pergi? Joli dengan anak bini. Sayyidina Umar kata khianat, tak jadi besar ni. Yang keempat, bagi tahu apa dia? Yang keempat, dia lembek punya orang. Apa maksud lembek tu? Dia suka pingsan. Baru dia cerita kat Masjid Al-Hasanah Bangi. Masjid Hijau orang panggil. Baru saya cerita kat. Dia ni suka pingsan. Duduk jalan tak duduk dengan kami, tiba-tiba tumbang lagu tu kat belakang. Macam mana nak jadi gubernur kalau macam ni lembek punya orang? Sayyidina Umar kata, betul lah ni tak boleh tu tak. Tak apa, panggil Sa'id bin Amir. Hadap. Wahai penduduk Syam, aku dah panggil Sa'id bin Amir. Apa kekurangan yang kamu cakap pada aku tadi? Sama juga 4 poin. Cakap pada di hadapan Sa'id bin Amir. Mereka cakap. Kata Sa'id bin Amir, ya Amiril Mu'minin, sebenarnya saya ni tak nak khabarkan hal sebenar, tapi dah jadi fitnah besar macam ni. Saya cerita lah. Pertama, mereka permasalahankan saya di mana waktu pagi saya. Ya Amirul Mukminin, saya ada isteri yang sakit. Saya ada anak-anak yang masih kecil yang perlu saya uruskan ke semua mereka. Maka waktu duha baru saya ada masa dengan penduduk di kota Syam. Yang kedua, mereka persoalkan di mana malam saya. Ya Amirul Mukminin, saya di waktu siang saya habiskan masa saya dengan mereka, tapi di waktu malam saya habiskan masa saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan salat, zikir dan baca Quran. Yang ketiga, mereka masalahkan saya dalam seminggu ada satu hari penuh saya tak ada. Ya Amirul Mukminin, saya pakai baju ni 6 hari. Saya tak ada pakaian macam kau juga, wahai Umar. Kau ada satu pakaian kan? Saya juga ada satu pakaian. 6 hari saya pakai pakaian ini. Saya takut hari yang ke-7 orang pingsan dekat dengan saya. Maka saya cuci baju saya. Kadang hujan turun, tak sempat nak kering. Yang keempat, mereka kata saya lembek. Ya Amirul Mukminin, ketika saya musyrik, ketika saya kafir dulu di Mekah, saya nampak di hadapan saya Sayyidina Khubayb didera oleh orang kafir Quraisy, menyebabkan ketika itu saya musyrik, saya kafir ketika itu, sehingga dikatakan kepadanya, Khubayb, nak tak kalau kami ganti Muhammad dengan kamu? Maka dia kata tak. Sekiranya duri nak dikenakan pada kaki Muhammad, biarlah kakiku, kaki bini atau kaki anakku yang kena, jangan kaki Nabi SAW. Aku dengar sedemikian Khubayb mengatakan, dan aku rasa berdosa sampai sekarang. Aku lihat mati dia yang begitu ngeri, dan aku merasakan aku tak beri bantuan pada dia ketika itu. Apakah Allah akan azabku di akhirat? Seringkali aku mengenangkan kematiannya dan aku tak beri bantuan kepadanya. Apakah aku dosa? Apakah aku akan direndam di akhirat? Menyebabkan ingatan itu menjadikan aku lemah dan menyebabkan aku sering akan pingsan. Menyebabkan alasan yang mereka dengar, menyebabkan ke semua mereka tak berkata, tak apalah, begini kami maafkan. Kami dah sangka buruk dah dengan Sayyidina Sa'id bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan dan puan-puan, Sayyidina Sa'id bin Amir ini satu orang sahabat yang suka banyak infak. Sayyidina Sa'id bin Amir kalau ada sikit saja berlebihan harta, berikan pada fakir miskin. Sampai isteri marah. Apa ni, bagilah sikit dekat saya ataupun simpanlah simpanan. Maka dia kata, jangan cakap macam ni, aku ceraikan engkau. Kerana aku buat begini, aku nak bidadari. Aku lebih rela aku dapat bidadari daripada tak dapat engkau. Daripada aku dapat engkau, aku dengar cakap engkau, menyebabkan mereka pula aku tak akan dapat nanti. Wahai isteriku, aku khabarkan pada engkau, sekiranya bidadari mengambilkan sedikit satu jari, dihulurkan atau diletakkan di atas muka bumi, satu jarinya saja, maka seluruh bumi akan menjadi harum. Maka mereka ni lebih aku nak berbanding dengan engkau. Akhirnya isteri dia kata, tak apalah, tak apa, aku maafkan engkau. Maka zuhud, nanti akan isteri banyak macam-macam. Bagi istilah macam Sa'id bin Amir ni. Tentu ada juga perempuan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Seterusnya, mengenai Sayyidina Abu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu. Sikitlah. Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu ini bin Ubaidillah termasuk asyara muasyara bil jannah. Sayyidina Abu Talha bin Ubaidillah satu hari duduk kat tempat tidur nangis.
Isterinya datang, bang, kenapa nangis bang? Maka dia kata, wahai isteriku, tadi baru aku jual sebidang tanah kepada sahabat. Kemudian dia memberikan harta yang begitu banyak padaku. Menyebabkan harta yang banyak ini aku gelisah. Aku tak boleh tidur, wahai isteriku. Isteri bagus juga, Masya Allah, hasil tarbiyah Sayyidina Abu Talha. Apa isterinya kata? Sekiranya begitu, engkau beri ataupun engkau agih-agihkan pada fuqara wal masakin, yakni pada fakir miskin. Maka malam itu juga dia agihkan pada fakir miskin. Baru malam itu tidur dengan nyenyak, iaitu Sayyidina Abu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala. Isterinya tak cakap pun, kalau abang zuhud, saya belum sampai maqam zuhud, boleh setengah sikit untuk saya kot, boleh bagi sikit kot untuk saya. Tak. Kita malam pun tak boleh lena juga. Pasal duit juga. Pasal duit sikit punya pasal. Sayyidina Abu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu tak boleh tidur sebab apa? Pasal duit banyak punya pasal. Allah. Ya hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga hadirin dirahmati oleh Allah. Kata ulama, kalau kamu dah mengosongkan hati kamu daripada harta, jawatan, pangkat, cinta dunia, nanti nak meninggal dunia, nak berpisah dengan dunia senang nanti. Nak mati itu senang. Tapi kalau hati kamu berlumuran dengan cinta dunia, ingin pangkat, jawatan, kekayaan, kemasyhuran, nak orang hormat, bila nak meninggal, nak mati, nak tinggalkan dunia, nanti mati jadi susah, berat nanti. Moga Allah Ta'ala rezekikan kematian kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada cerita lagi 2-3, tapi tak apa nanti ya, akan saya kongsikan lagi insya-Allah. Ada kisah mengenai Sayyidina Abu Ya'la Al-Hadrami dengan Sayyidina Malik bin Sa'labah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Cerita dah cakap juga. Tuan-tuan dan juga mohon dirahmati oleh Allah, sebelum mengakhiri majlis kuliah saya mohon maaf sekiranya ada percakapan saya yang tergores hati tuan-tuan, perempuan, mohon maaf banyak-banyak. Yang seterusnya tuan-tuan perempuan, saya mohon daripada kalangan jemaah tolong doakan untuk saya, doakan untuk ummah, masyarakat, anak isteri, jiran-jiran, sahabat, dan tolong selit-selit nama saya dari rentian doa tuan-tuan perempuan pada Allah Subhanahu taala. Nama saya Muhammad Haslam bin Hasan Ghani. Seterusnya tuan-tuan perempuan, Al-Allama Asy-Syahid Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah mengatakan, fasihnya lidah seorang da'i, muballigh wa muallim. Fasihnya lidah seorang pendakwah, penyebar ilmu, membicarakan dakwah, membicarakan ilmu bukan kerana ilmunya hebat, tetapi kerana keberkatan jemaah yang duduk dalam majlis ilmunya adalah jemaah yang saleh dan salihah. Kerana keberkatan jemaah yang saleh dan salihah duduk dalam majlis ilmunya, Allah fasihkan lidahnya membicara ilmu. Dan saya yakini kesemua yang hadir, baik tuan-tuan perempuan, semua daripada kalangan jemaah yang saleh-saleh dan salihah-salihah belaka. Amin. Amin. Tuan-tuan perempuan, tanamkan niat untuk bangun tahajud besok. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa doa ketika waktu tahajud, maka doanya adalah seperti anak panah yang tepat kena pada sasaran, doa yang tak akan ditolak, doa yang tak akan dikecewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah buat serabut kehidupan kita supaya kita jinak-jinak bangun tahajud dan kita menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja ada pertemuan dengan raja-raja, mungkin kita tak ada kat situ. Begitu juga menteri, ada pertemuan dengan menteri-menteri, habuk dan bayangan kita tak ada kat situ. Tapi kena ingat, Allah ada pertemuan dengan hamba-hamba dicintai oleh Allah. Di mana waktu dia? Ketika mana? Iaitu ketika waktu tahajud. Kita tak ada yang pertama dan kedua, tak rugi. Tapi kalau kita tak ada yang ketiga ini, rugi yang terlampau sangat. Moga-moga Allah beri kekuatan dan Allah pilih kita untuk ibadah ketika waktu tahajud. Amin. Amin. Tuan-tuan dan juga pun dirahmati oleh Allah, akhir kalam baik itu datang daripada Allah. Sedar silap kelemahan kekurangan dia datang dari diri saya sendiri. Hakikatnya qadri khairi syarrih min Allah Ta'ala. Hakikatnya segala sesuatu yang baik dan juga buruk kullum indillah. Hakikatnya kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.